Bila kita mengaji ilmu tauhid, kita pun dapat dah dalam ilmu tauhid apa dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah. Mana la ma'buda, tiada yang diabdikan diri kita kepadanya illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat orang panggil orang dalam martabat permulaan, dalam martabat syariat. Ya, ada orang panggil martabat syariat mubtadi. Pahaman macam ni, kita mengaji sifat 20, kita belajar la ilaha illallah, itulah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kan? Tiada yang disembah bihaqqin dengan sebenar fil wujudi illallah. Yang ni orang panggil masih lagi bersandar di atas ilmu. Orang yang duduk dalam martabat ni masih lagi bersandar di atas ilmu. Tapi alhamdulillah dah ada dah pada diri dia jalan mengenal Allah Taala tu dah ada dah. Cuma masih tak kejap lagi. Dia perlu mempelajari yang lebih di atas lagi. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, mutawassit. Mutawassit, apa makna mutawassit? Orang yang memandang daripada Allah Ta'ala kepadanya. Tadi daripada kita. Ni aku sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Itu semua orang syariat. Anggap diri dia lah yang buat amal ibadat. Orang yang tak tahu apa langsung, apa benda, lagi tak ada mengenal langsung. Ini peringkat permulaan daripada diri dia kepada Allah. Yang ni beza. Bila sampai naik tahap mutawassit, kita belajar, makin belajar lagi, Allah Ta'ala bukakan kepahaman kita, dipanggil tahap mutawassit. Apa dia tahap mutawassit? Orang yang memandang daripada Allah kepadanya. Memandang daripada Allah. Yang ni orang panggil masih lagi mana terpandang sesuatu daripada Allah Ta'ala kepada diri dia. Pandang kurniaan. Faham? Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang buat amal ibadat, bergerak tangan kita, kaki kita, kita boleh rokok, kita boleh sujud tadi, sembahyang maghrib tadi. Itu hanya semata-mata kurniaan daripada Allah Taala. Kalau bukan kurniaan Allah Taala, dia tak nampak. Yang pertama tadi dia mandang dia yang buat. Oh, yang tu peringkat permulaan dia akan jadi macam tu lah. Biasalah semua orang dia akan lalui macam tu. Tapi bila kita makin lama makin belajar, kita tengok apa dia. Sebab apa? Tiap-tiap sesuatu dia pandang la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pandang izin Allah Taala, maksud kata pandang kurniaan Allah Taala, ia berlaku. Kalau bukan kurniaan Allah Taala, tak akan nyata. Jadi la matluba bihaqqin illallah, yakni tiada yang dituntut dengan sebenar dia. Jadi apa tuntutan kita? Tuntutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita tak ada apa. Semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia memandang kepada kurniaan tu, dia duduk tangga mutawassit. Faham? Kurnia, dengan sebab kurnia ni aku boleh bergerak. Aku boleh sembahyang, kurnia Allah Ta'ala. Ya baguslah pahaman tahap tu. Tapi masih lagi ada wujud diri tak? Wujud apa? Wujud kurnia. Wujud kurnia tu pada diri dia. Tu pandang dari situ. Jadi kalau tahap macam tu dipanggil dia tahap mutawassit. Mana tahap pertengahan. Okey? Jelas ya? Orang yang duduk tahap tu tahap mutawassit. Kurniaan daripada Allah Ta'ala semata-mata. Dipanggil la matluba bihaqqin. Ni mata kita tak boleh nampak tulisan di sini, melainkan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Pandang kurnia. Jadi hati dia dah syuhud dah. Kalau peringkat pertama dia tak syuhud lagi. Ni yang pertama tadi. Sebab apa? Dia pandang daripada diri dia kepada Allah. Dia buat, oh ni aku nak sembahyang ni. Ibarat seolah kata kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam hikam kata, di antara kurniaan dengan hadiah, mana lebih hebat? Kurnia lah lagi hebat. Kita bungkus hadiah elok-elok hantar ke istana. Melalui proses yang banyak tu.
takut bom ke dalam apa semua, hang siapa nak bagi hadiah raja apa wah, semua banyak cerita dalam. Tapi kalau raja panggil kita daripada rumah, suruh jemput kita ke istana, kenapa? Untuk bagi satu kurniaan. Di antara dua orang ni mana lebih hebat? Hebat yang kedua. Faham? Kenapa? Sebab dia pandang benda tu datang daripada raja, bukan daripada dia. Begitu juga kalau pandang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hebat. Tapi bila pandang macam ni, masih lagi ada wujud diri. Apa dah? Wujud kurnia. Wujud kurnia tu yang tak mau tu. Tapi okey dah, dia dah naik dah, orang ni dah syuhud kepada Allah Ta'ala dah. Kalau sampai tahap ni pun, dia dah syuhud kepada Allah Ta'ala. Okey. Yang seterusnya, muntahi. Apa mana muntahi? Muntahi mana orang yang terke atas, habis. Kira tak ada dah. Atas pada itu tak ada dah. Muntahi mana yang sampai. Apa dia? Orang yang memandang daripada Allah kepada Allah. Pandang daripada Allah kepada Allah. Benda semua bergerak kita, apa semua yang kita lakukan, nikmat ke bala ke, semua daripada Allah dah, daripada Allah kepada Allah. Apa maksud kepada Allah? Mana? Kepada kenyataan Allah. Yang ni bukan Allah, tapi yang ni boleh putus tak daripada Allah? Tak boleh putus. Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala zuhirkan Nabi Adam. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa 7 sifat ma'ani, bermakna yang ada pada Nur Muhammad kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Itu pun tak nyata. Nyatakan kepada tubuh Nabi Adam, kan, 450 tahun zuhirnya Nur Muhammad. Sebahagian kitab kata makna dizuhirkan Adam 2000 tahun selepas dizuhirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan nur tersebut ke dalam jasad Nabi Adam, bermakna anak cucu Nabi Adam ada tak 7 sifat ni? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Di kita ada tak? Di kita ada. Lahir tu kita melahirkan anak sampai ke kita sekarang ni. Hubungan dia ada tak? Kita yang dibangsa pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nur Muhammad yang dibangsakan kepada Allah. Maksudnya dibangsa tu. Dia bukan Allah, tapi dialah kenyataan bagi wujud Allah. Kita bukan bapa kita, tapi kita kenyataan bagi wujud bapa kita tak? Main mana anak kalau tak ada bapa? Kita pula bukan Muhammad, tapi yang dibangsa pada Muhammad. Sebab apa? Sebab kita kenyataan bagi wujudnya Nur Muhammad. Kenapa? Nur Muhammad membawa 7 sifat kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Di kita pun ada 7 kenyataan sifat ma'ani. Bukan kita ambil sifat Tuhan. Yang ada pada diri kita kenyataan, bayang-bayang sifat. Adapun sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu qaim pada zat dia. Maksud qaim apa dia? Mana ada tak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Faham? Jadi makna yang Allah Ta'ala zahirkan bayang-bayang kenyataan bagi tuan bayang. Faham? Ya. Yang dalam cermin tu saya jugalah. Bukan saya, tapi tak lain daripada saya. Bahasa selalu saya guna. Yang dalam cermin bayang-bayang tu bukan saya. Kalau dipukul atau dijentik sakit ke yang dalam cermin? Tak sakit. Tapi tak lain daripada saya, sebab rupa sama. Rupa tu sama. Yang makhluk ni bukan Allah, tapi tak lain daripada dia. Apa maksud tak lain daripada dia? Tak lain daripada kenyataan wujudnya dia. Kenapa? Ada pada kita 7 sifat ma'ani, kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Bukan kita ambil sifat Allah Ta'ala. Ya, okey, itu hubungan kita, hubungan Khalik dengan makhluk. Orang panggil tak bercerai, tapi tak bercerai, tapi tak bersekutu. Tak bercerai, tapi tak bersekutu. Bukan kita jadi satu dengan Tuhan, tapi tak bercerai. Kenapa? Sebab kita kenyataan. Bayang-bayang boleh bercerai tak daripada Tuhan bayang? Tak bercerai. Bermakna kita kenyataan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Okey, itu bahasa dia. Jadi kalau macam tu, dia kata, yakni orang yang memandang daripada Allah kepada Allah. Apa makna kepada Allah? Kepada kenyataan wujudnya Allah. Jadi kalau itu kenyataan bagi wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Hakikat yang kenyataan tu adakah mawujud?
tak mewujud pun. Tu orang panggil yang kenyataan tu hanya bayang-bayang, hanya cerita. Jadi kalau yang tu kenyataan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala ni, yang bahasa saya kata tadi, bukan dia tapi tak lain daripada dia. Bukan Allah, makhluk ni semua bukan Allah, tapi tak lain daripada dia. Ni orang panggil isyarat orang sufi. Tak lain daripada Allah bermakna tak lain daripada kenyataan. Jangan pandang ada wujud diri kita, wujud sifat kita, wujud asma kita, wujud af'al kita. Bukan ada. Itu yang orang-orang sufi habis, dia tak pandang langsung dah apa-apa. Hanya dia memandang wujudullah, sifatullah, bukan pandang kurniaan. Kalau orang martabat yang kedua memandang masih lagi kurniaan, itu orang panggil mutawasid. Bagi orang yang sampai muntahi, dia hanya memandang seluruh makhluk alam semesta ni ialah kenyataan bagi wujudullah, kenyataan bagi sifatullah, kenyataan bagi asma'ullah, kenyataan bagi af'al Allah. Tak ada yang lain. Boleh faham ya? Jangan kita mengaku jadi Tuhan pula. Oh, hebat mengaku jadi Tuhan. Tapi kita tak lain daripada kenyataan dia. Jangan silap faham. Ya. Okey. Kalau kita pandang macam ni, yang nomor 2 tu orang panggil syuhud. Syuhud. Nomor 3 tu orang panggil musyahadah. Nomor 3 tu orang panggil martabadah musyahadah, muwajahah. Kalau nomor 2 tu martabadah tawajjuh dan syuhud. Apa makna tawajjuh? Pisah, fikir, pandang. Ini masih lagi otak berjalan. Orang yang sampai tahap muntahi, muwajahah, dia tak perlu fikir-fikir lah. Otomatik di hati dia. Mai. Rahsia Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil duduklah dia fi hadratillah, pada hadrat Allah taala. Apa makna pada hadrat Allah taala? Bukan Allah taala hadir duduk depan dengan dia. Rahsia Allah Ta'ala itu dah ada pada diri dia. Pandanglah rahsia Allah Ta'ala. Kemana dia berpaling pun, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah dah ketika itu. Paham? Martabat yang pertama itu martabat abid. Setakat ilmu. Belajar ilmu dia pun, oh nak sembahyang ni, nak sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Dengan pakaian dia bagus. Pakaian bersih-bersih, cantik-cantik kan. Bagus. Tapi kalau yang dalam ni tak ada, saja juga. Paham? Tapi paling tidak martabat yang pertama tu dia dah ada dah. InsyaAllah dengan duduk martabat yang pertama dia akan naik kepada martabat yang kedua. Kedua naik pada martabat yang ketiga, muntahi. Okay, habis. Jelas masalah? Adapun napi orang muntahi. Napi orang yang muntahi. Muntahi orang yang dah sampai kepada Allah Ta'ala. Napi macam mana? Napi wujudnya. Wujudnya wujud apa? Wujud dirinya, wujud sifatnya. Macam saya sebut tadi lah. Wujud namanya, wujud perbuatannya. Tak pun. Yang ada hanya kenyataan sahaja. Semua dipandang bayang-bayang. Cerita bayang-bayang itulah kenyataan bagi wujudnya Tuhan bayang. Jadi kenyataan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Bukan pandang di diri kita. Kita pandang banyaknya amal ibadat kita. Pandangannya banyak amal ibadat kita masih lagi syirik. Kita di hati kita cuba hadirkan syuhud. Pertama syuhud, dia akan naik kepada musyahadah. Dia tak akan terpandang apa-apa dah. Napi dah wujud kita, napi dah. Tak ada apa langsung sifat kita. Sifat yang ada pada kita hanya kenyataan bagi sifatullah. Ya. Yang bersifat itu Allah. Yang ni hanya bayang-bayang dia sahaja. Pembuktian dia sahaja. Pembuktian yang bersifat itu Allah, bukan kita. Yang kita rasa kita alim, yang kita rasa kita kuat, yang kita rasa kita hebat. Yang bernama tu siapa dia? Yang bernama hebat, yang bernama cerdik, yang bernama apa semua, itu Allah Ta'ala, bukan kita. Yang berbuat, siapa yang menggerakkan, siapa yang menjadikan sesuatu. Biasa tengok Allah Ta'ala buat tak? Kita tak biasa tengok Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala zuhirkanlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhir satu-satu makhluk yang lain. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Bandingan dia macam pokok, macam biji durian yang kita tanam. Bila kita tanam saja biji durian, dia akan naiklah sampai masa dia akan naik tunas dia, sampai masa dia akan naik batang dia.
Jadi yang dibangsa pada biji durian tak semua tu, batang, ranting, dahan. Tapi kalau orang tanya keseluruhan ni pokok siapa ni? Boleh kata pokok hak milik biji durian? Tak boleh. Kalau saya yang tanam, kena kata hak saya lah. Jadi seluruh makhluk alam semesta ni, ya, saya hidup dah 40 tahun lebih dah. Tengok perubahan alam di sini. Satu zaman daripada dulu. Kita dan lagi pelita minyak tanah. Saya dan lagi. Kan? Anak zaman sekarang tak kenal dah. Tak tahu dah. Okey. Perubahan alam. Siapa biasa tengok Allah Ta'ala buat? Saya nak tanya. Biasa tengok Allah Ta'ala buat bangunan? Tak biasa tengok. Tapi Allah Ta'ala tak khalik. Allah Ta'ala khalik. Siapa yang menzuhirkan Nur Muhammad tadi? Nanti bila orang tanya, macam tadilah, pokok siapa ni? Kalau saya yang tanam, kena kata pokok saya lah. Ya, perubahan alam macam ni yang kita nampak ni. Jadi Allah Ta'ala yang bagi izin satu akan zuhir itu perubahan dia. Okey, seperti katanya la maujud, la hayyun, la alimun, la qadirun, la sami'un, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, la haqiqati. Fil haqiqati, ya. Fil haqiqati, kalau buku. Salam. La maujud, la hayyun. Sepatutnya la maujuda, la hayya, la alima, la qadira, la sami'a, la basira, la mutakallima, fil haqiqati illallah. Bermakna tiada sesuatu yang mau, tengok makna dia senang. Artinya tiada jenis yang hidup. Kalau saya terjemah la, tiada jenis. La maujuda, la hayya, la alima, la qadira, la sami'a, la basira, la mutakallima, fil haqiqati illallah. Tiada jenis yang hidup, tiada yang mengetahui. Bermakna tiada yang hidup, tak ada sesuatu pun bersifat dengan sifat hayat. Tiada yang mengetahui, mana tak ada sesuatu pun yang bersifat dengan ilmu. Tiada yang berkuasa, tak ada sesuatu pun bersifat dengan perkuasa. Tiada yang berkehendak, mana tak ada sesuatu pun zat yang bersifat dengan perkehendak. Tiada yang mendengar, mana tak ada satu zat pun yang bersifat dengan pendengar. Tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata pada hakikatnya melainkan Allah. Jadi pahaman macam ni tak ada hakikat. Habis yang kita bercakap ni, kita yang melihat ni, kita yang mendengar ni, jadi macam mana pula? Kita yang mendengar, tadi saya dah sebutkan, kita yang mendengar ni kenyataan. Jangan pula terbawa macam mana. Jadi ittihad ataupun jadi hulul Allah Ta'ala tu. Jadi bersatu Allah Ta'ala dengan kita. Na'udzubillah. Ini kafir kalau pegang macam ni. Kebanyakan orang-orang hakikat pegang macam ni. Perhati. Dia tak reti ilmu tauhid, tak reti ilmu hakikat. Dia pegang macam tu. Yang ni hukum sesat. Terus, faham tak? Jadi tak ada yang berkata-kata melainkan sifat berkata tu ada pada zat Allah. Dia qaim pada zat Allah Ta'ala, tak bercari tanggal daripada zat dia. Yang ada pada kita sekarang ni, apa yang ada pada kita? Kenyataan bayang-bayang sahaja. Bukan Allah Ta'ala tu masuk di dalam badan kita. Bukan jadi bersatu kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak bercerai, tapi tak bersekutu. Masuk kata tak bercerai, bayang-bayang dengan Tuan Bayang tak boleh berpisah, tak boleh bercerai. Walaupun tak bercerai, tapi tak bersatu. Bukan kita jadi satu dengan Allah Ta'ala. Ini Allah, betul? Ini Allah. Jangan. Saya dah sebutkan tadi, kita kenyataan. Mana tak ada yang bersifat wujud, tak ada yang bersifat hidup, tak ada yang bersifat kuat, qudrat, tak ada yang bersifat ilmu. Itu pada hakikatnya illallah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Yang ni semua wayang kulit ya ni. Ya, saya pun wayang kulit. Yang kita rasa bangga-bangga dengan apa yang ada pada kita, semua wayang kulit. Jangan rasa macam itulah dah kita mengaji kan. Jadi kita bawa zikir kita syuhud kepada Allah Ta'ala. Cuba hapuskan perasaan. Dia perasaan ya. Tu orang panggil makrifat ni rasa tak? Kenapa rasa? Sebab perasaan tu yang jadi perasaan kita. Kita jadi perasaan. Oh ni nak tanya masalah mai sini. Saya nak jawab. Ni semua tahu ni. Kita akan jadi macam tu tak? Kita akan jadi macam tu. Tapi sebenarnya kalau Allah Ta'ala ambil skrip mata sahaja, kemana perginya ilmu kita? Yang kaya kita,
contoh sekarang kita kaya. Kalau Allah Ta'ala ambil sifat kaya kita, habis tak kita? Apa ke dana kita? Jangan hebat sangat. Faham? Kalau Allah Ta'ala bagi harta, ya kita ambil. Tapi jangan kita berasa. Rasa tu tak mau. Rasa tu tak mau. Yang kita merasa macam tu, merasa macam ni, na'udzubillah. Itulah sebenarnya syirik. Jadi bagi orang yang dah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa pada diri dia tak ada. Rasa macam mana? Rasa aku berkuasa, rasa aku berilmu, rasa aku hebat, rasa aku wujud tu tak ada dah. Kenapa? Kesibukan hati dia hanya syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesibukan hati dia apa dah? Ma'iyatullah, ihatatullah. Apa dah ma'iyatullah, ihatatullah? Pandang kepada makhluk, yakin kata wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syuhudul wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah. Oh, yang tu kalau kita boleh bawa cara kehidupan macam ni dalam kehidupan kita, insya-Allah sebenarnya kalau dah sampai tahap tu, nak apa lagi? Nak tunggu mati. Faham? Nak tunggu tercabut nyawa yang. Tunggu tercabut nyawa yang tak ada dah. Ya, hidup kita kena lalu macam biasa. Bekerja. Maksud saya kata apa dah? Jaga benda yang Allah Ta'ala kurniakan, kepahaman tersebut pada diri kita sampai tercabut nyawa kita. Itulah sebenar kita nak tauhid kepada Allah Ta'ala, cara dia macam tu. Okey, ada soalan? Faham ya? Nah, kalau tak faham tanya, tak masalah. Okey. Sementara sifat yang zuhir pada makhluk, nih Allah Ta'ala nyatakan kita ada kudrat, kita ada iradat, ada ilmu, ada hayat. Itu yang zuhir kepada kita, ialah menzuhirkan rahsia sifat Tuhan juga. Baik, itu saya kata kenyataan. Jadi rahsia Allah Ta'ala dah ada, menzuhirkan rahsia, yakni sifat Tuhan. Jadi sifat, kenyataan sifat Tuhan itu nyata kepada kita. Itulah sebenarnya rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata al-insanu sirri wa ana sirruh. Bermula manusia rahsia aku, dan aku rahsia manusia. Wasirri sifati, dan rahsia aku adalah sifat aku. Sahabat, apa rahsia aku adalah sifat aku? Tu manusia tu kenyataan bagi sifat aku, bahasa dia. Bukan kita ni sifat Tuhan. Bahasa orang balaghah, bahasa orang sastra. Manusia tu adalah kenyataan sifat aku. Wasifati la ghairi, dan sifat aku tiada lain daripada aku. Bermakna manusia sebagai kenyataan wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita ni lengkap di dalam diri kita. Cuba kita faham macam ni, bahawa rahsia Allah Ta'ala itu di dalam diri kita. Seperti wujud kita ini adalah bayang-bayang bagi wujud Allah Ta'ala. Tengok, bayang-bayang bagi wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah mustahil bayang-bayang boleh berdiri, yakni ada. Maksud kata berdiri ni ada bahasa lama ya. Berdiri yakni ada dengan sendiri tanpa yang punya bayang. Boleh ada bayang-bayang, tuan bayang tak ada. Tiba bayang-bayang bergerak, bayang-bayang kita. Hei, lari orang tengok bayang-bayang. Tu orang tengok hantu lari. Kan? Mana boleh, mustahil. Jadi sebab bayang-bayang tak akan terpisah daripada tuan bayang. Tu kalau kita mengaji dalam kitab Usul Tahqiq, barang siapa memisahkan di antara nafi dengan isbat, hukum dia apa? Kafir. Apa dia nafi dengan isbat? Khaliq dengan makhluk. La ilaha, peringkat pertama kita mengaji la ilaha illallah, nafikan makna ketuhanan kepada yang lain, isbatkan makna ketuhanan kepada Allah sahaja. Tapi bila sampai satu tahap kita mengaji la ilaha, mana tiada insan, tiada, la ilaha tu bawah dia tu kena tulis insan, illallah zat, tiada insan melainkan kenyataan bagi wujudnya zat. Insan itulah. Jadi yang nafi pada insan, nafi yang ada pada kita. Bahkan kita hanya kenyataan bagi wujudnya dia. Tak kisahlah zat, sifat, asma, af'al, semua kenyataan, pembuktian sahaja. Yang tu yang ada pada manusia. Bahkan mustahil bergerak bayang-bayang tanpa bergerak punya bayang. Misal ini hanya untuk menghampirkan paham sahaja. Kan? Tuan bayang, siapa yang menggerakkan kita? Kita ni bayang-bayang. Siapa yang menggerakkan kita? Bila kita bergerak, pembuktian bahawa yang berbuat itu Allah.
ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tiada melontar oleh kamu wahai Muhammad ketika kamu melontar, walakinallaha rama. Akan tetapi yang melontar itu Allah Taala. Ai bi surati Muhammadin, dengan rupa Muhammad. Nampak Muhammad yang melontar, tapi pada hakikat dia itulah kenyataan bagi af'alnya Allah Taala. Faham nampak tak? Ini bergerak kita tadi sembahyang kita ni. Itu kenyataan bagi af'al Allah Taala. Jangan perasanlah sembahyang kita tu dah sampai ke Tuhan. Mudah-mudahan Allah Taala terima sembahyang kita. Tapi jangan kita rasa hebat sangat. Kan? Jangan rasa hebat sangat. Oleh itu, kita tengok kan. Oleh itu, fanakanlah. Apa dia? Lenyapkanlah wahai insan yang menanggung rahsia Allah Ta'ala. Lenyapkanlah akan wujudmu pada wujud Allah. Bermana yang kita sekarang ni bergerak ke sana ke sini, kita ada, tapi ada kita hanya kenyataan. Lenyapkanlah wujud kita, yakinkanlah wujud Allah Ta'ala. Yang kita pandang kepada makhluk diri kita ada, itu hanya kenyataan. Hakikat yang wujud itu Allah Ta'ala. Ada tak selain daripada Allah Ta'ala yang wujud? Tak wujud. Tapi cara syariatnya wujud. Atau syariat dengan hakikat jangan tinggalkan, jangan pisahkan. Syariat ada wujud tak kita? Nanti orang tanya, Fakri ada? Tu imam ada di sini? Saya tak ada dah Ustaz. Fana, ghaib, baqa billah dah, dia kata. Tak boleh lah kata macam tu. Fakri ada tak? Fakri ada, dia kata. Saya. Betul tak? Syariat dia, kita kena kata ada. Tapi pada rasa hati kita, bukan saya nak suruh bersembang dengan orang lain. Hampa ni kalau wujud semua tak kenal Tuhan, tak sampai ke Tuhan. Kosongkan diri, tak wujud dah. Tak wujud bagi penumbuk lah, ada tak ada? Berasa tak berasa? Kalau dia berasa aduh, dia kata, oh ada lagi hang rupanya. Ni kadang, saya pun kadang pangkah juga cara hakikat macam ni. Tak betul. Maksud kata hilang, lenyapkanlah wujud kamu dalam rasa hati kita. Bukan suruh bercakap dengan orang lain. Ini kebanyakan bila ilmu syariat, ilmu hakikat diibaratkan dengan mulut, jadi zindik kita. Atau jadi zindik, jadi kafir. Hari ini mengaji, saya ibarat dengan mulut, saya nak mengajar. Habis mengajar, tak ada sembang-sembang lah. Baik kita sembang biasa-biasa ya. Kita tak cerita dah, kalau ada sekali-sekali orang tanya tu kita jawab lah. Tapi saja-saja duduk majlis nak bersembang, oh macam tu, macam ni, tak ada. Saya pun tak mau. Buat apa? Kita masing-masing nak tunjuk, oh hang faham macam ni, hang faham macam ni. Oh hebat, masing-masing nak tunjuk hebat. Tak payah. Kan? Mengaji betul-betul. Dah faham, simpan dalam diri kita. Nah itu cara. Okey. Jadi dia kata, hilang lenyapkanlah wahai insan akan wujudmu kepada wujud Allah. Panakkanlah, yakni binasakanlah sifatmu kepada sifat Allah. Ini pahaman orang berpegang pahaman wahdatul wujud. Oh, dia kata hampa semua tak ada lah. Saya dah sebut tadi, syariat dengan hakikat jangan dipisahkan. Segi syariat, ya kita macam biasa. Adapun rasa di hati kita, yang wujud hanya sah sahaja. Yang lain semua bayang-bayang, kenyataan sahaja. Yang tu cara bawa pahaman orang kata wahdatul wujud. Bukan wahdatul wujud, oh ni semua yang wujud tu Allah Ta'ala, yang hakikatnya habis hang wujud, bermakna hang Allah. Yang tu salah. Bawa wahdatul wujud macam tu salah. Yang ni yang jadi masalah kita dengan orang ramai sekarang ni. Oh, sebut saja wahdatul wujud, oh sesat. Orang yang menghukum sesat sebab akal tak sampai. Kan? Akal tu tak sampai. Dah kita akal tak sampai, Allah Ta'ala kata alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang sebaik-baik menghukum? Jangan kita hukum orang lain. Faham? Jangan kita hukum orang lain. Jadi, dan panakkanlah af'almu kepada af'al Allah. Bermakna yang berbuat itu Allah, yang bersifat itu Allah. Kita hanya kenyataan pembuktian tentang sifat af'al asma zat Allah. Bukan kita zat Allah, bukan kita sifat Allah, bukan kita asma Allah, bukan kita af'al Allah Ta'ala. Nampak masalah ya? Pandanglah olehmu bahawa sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang hidup di dalam dirimu. Apa maksud di dalam dirimu? Rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyata pada diri kita. Tu ayat dia bahaya kalau kita tak faham. Kalau orang syariat pandang tengok, oh sesat dah ni.
Dia kata, pandanglah, dialah Allah Ta'ala yang hidup di dalam dirimu. Kalau jadi macam ni, jadi bersatu dah Allah Ta'ala dengan kita? Jadi bersatu. Jangan kita hukum, oh kitab ni sesat. Boleh kita kata kita, pahaman kita tak faham. Jangan kita hukum orang lain. Orang lain itu lebih cerdik pada kita lagi. Ya, orang-orang dulu lebih cerdik. Artinya dia kata Allah Ta'ala, dialah Allah Ta'ala yang hidup. Bahasa dialah Allah Ta'ala mana yang hidup di dalam. Maksud dia, kenyataan sifat penghidup Allah Ta'ala tu nyata tak pada diri kita? Yang tu yang dimaksudkan dia. Dalam Manhalus Sofi dah dicakapkan dah. Dia kata, awal-awal muka surat yang kedua kalau tak silap saya, orang-orang sufi kalam dia banyak isyarat. Sesiapa yang tak memahami isyarat orang sufi, kami hukum haram membaca kitab-kitab sufi. Hukum dia haram membaca kitab-kitab sufi. Kenapa? Takut salah faham. Salah faham kata, oh Allah Ta'ala wujud dalam diri kita. Allah Ta'ala tu ada pada diri kita. Saya tak kata macam tu. Bagi faham isyarat sufi, yang mana ma'iyatullah, yang mana ihatatullah, meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana cara ihatatullah, macam mana ma'iyatullah. Adakah itu salah? Ya, ulama-ulama yang masyhur waliullah yang mengarang kitab-kitab ni, ya, tiba-tiba kita kata sesat. Yang kita tu siapa? Ya, sampai ke kita kepahaman sebagaimana yang dibawa oleh ulama-ulama yang terdahulu? Jauh. Tiba-tiba kita kata salah. Ini kena faham. Dialah Allah, mana kenyataan Allah yang hidup di dalam diri kita. Apa mana kenyataan? Mana kenyataan Allah, sifat penghidup. Saya dah terangkan apa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana rahsia Nur Muhammad sudah mesra ke seluruh alam. Macam tadi saya sebut, kalau saya tanam biji durian, ya, tanam biji durian, bila naik saja batang durian, adakah biji durian tu naik ke batang durian? Bila jadi dahan durian, adakah biji tu naik ke jadi dahan durian? Yang biji tetap di bawah. Tapi tadi ada basah daripada biji durian tadi kan? Nah, tu ada panggil rahsia. Ada basah daripada biji durian tu, basah tersebut dia akan naik jadi ditunas durian tadi. Ada basah tu, naik pula jadi batang. Di batang durian tadi ada basah tak? Daripada mana basah tersebut? Daripada biji durian. Bukan dia, tapi tak lain daripada dia. Kita bukan Muhammad, tapi tak lain daripada kenyataan dia. Nampak tak? Yang tu cara dia. Hati-hati. Yang tahu di dalam dirimu. Yang tahu mana? Yang bersifat tahu. Kenapa yang tahu yang tahu dalam dirimu? Yang bersifat tahu dengan sebab ada sifat pengetahuan, nyatalah ada sifat pengetahuan, nyatalah zat tersebut yang mengetahui. Jadi kita tahu tak? Kita tahu kita dengan sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan itulah kenyataan daripada rahsia Allah Subhanahu, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan ambil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, macam mana pula tadi kata hang tahu, Allah Ta'ala tahu. Minggu sudah saya dah letakkan dah, kalau saya tuang air panas ke dalam cawan, saya tudung dengan piring, basah tak piring tersebut? Basah. Adakah basah itu kena atas air yang ke bawah naik ke atas? Bukan, air yang di bawah bukan naik ke atas, tapi yang basah di atas itu kenyataan pembuktian tentang wujud. Bahasa wujud. Wujud yang bernama, ada nama, yang bernama air, yang bersifat panas. Nyata tak di atas tadi basah? Yang tu bahasa kita orang panggil tajalli dia. Kenyataan dia yang dibangsa kepada Muhammad, yang dibangsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu sebenarnya. Okay? Nampak masalahnya? Cara kita nak faham macam tu. Okay. Habis. Yang berkuasa di dalam tulangmu. Yang berkuasa di dalam tulangmu. Allah Ta'ala nyatakan kekuatan kita, sifat berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tulang kita.
Yang berkehendak pada nafsumu. Allah Ta'ala nyatakan sifat berkehendak, iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada nafsu kita. Yang mendengar pada telingamu. Allah Ta'ala nyatakan sifat pendengar pada telinga kita. Yang melihat dengan matamu. Yang Allah Ta'ala letakkan sifat melihat pada mata kita. Tapi semua ni, kalau dibelah telinga kita, dibelah biji mata kita, dibelah badan kita sampai ke tulang nak cari sifat berkuasa, sifat pelihat, sifat pendengar, kita tak jumpa. Betul tak? Kita tak jumpa sifat ni tersebut pada telinga kita. Tapi ada, Allah Ta'ala nyatakan. Itulah orang panggil kenyataan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Yang melihat dengan matamu dan yang berkata-kata pada lidahmu. Pada ketika itu juga anda terlepas daripada syirik. Kalau macam ni yang kita faham, yang kita ni tak ada apa dah. Kita, sifat yang ada pada kita hanya kenyataan bagi sifatullah. Faham? Tak mendengar kita, melainkan dengan sifat pendengar. Dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala letakkan kepada diri kita. Bermakna Allah Ta'ala yang meletakkan rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kepada diri kita. Nafikan apa yang ada pada kita. Hakikat yang mendengar, melihat, berkata-kata, yang berilmu, yang berkuasa, itu Allah Ta'ala, bukan di kita. Jadi ulama-ulama sufi ni nak mengajar kepada kita macam mana bukan syirik. Jangan syirik kita kepada Allah Ta'ala, walaupun sedikit. Jangan kita syirik kepada Allah. Okey, ada soalan? Hati-hati kadang kita baca, tengok cara ibarat dia, nanti kita silap faham nanti. Yang ni kita mengaji. Jangan, kitab ni sebenarnya kitab tinggi ni ya. Kitab ni kalau baca seorang, saya ingat kalau kita tak biasa mengaji, tak lepas ni. Kalau kita tak biasa mengaji, saya kata. Kalau dah biasa mengaji, insya-Allah tak lepas. Dia berat. Okey, jelas ya? Ya. La. Maksud kata syirik di sini makna tak sampai jalan kita menuju kepada Allah Ta'ala. Bukan masa batal syahadah kita, bukan. Maksud kata syirik ni syirik yang khafi, yang tak nampak. Melainkan orang-orang yang mengkaji baru mereka nampak benda yang halus. Orang yang menghayati baru akan nampak. Dia bukan batal syahadah kita ya. Jadi tak sampai jalan kepada Allah. Itu maksud syirik. Okey, sebab yang menjadikan kita terdinding, terdindung, terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kerana kita merasa syak dan waham. Oleh itu, wajiblah kita nafikan syak wasangka kita yang ampunyanya perbuatan dan ikhtiar pada kalimah la ilaha illallah, dan kita isbatkan, menetapkan, mengiyakan pada kalimah illallah. Itulah perbuatan dan ikhtiar Allah, mana pilihan Allah yang berlaku pada hamba semata-mata. Kita ni sebenarnya silap ni sebab sangkaan kita sahaja. Sangkaan kita. Orang panggil bila dia timbul sangkaan. Kenapa jadi sangkaan? Sebab kesamaran. Punca dia kesamaran. Semua yang sesat atas dunia ni, ya, punca dia apa? Semua kesamaran. Asal iblis pun talbis. Kesamaran tak? Kesamaran. Iblis dah kata kepada Allah Ta'ala, dah kata pada iblis, jangan kamu sembah selain daripada aku, wahai iblis. Ketika itu Azazil lah, jangan kamu sembah selain daripada aku. Tiba-tiba datang perintah sujud kepada Nabi Adam. Kok mana dulu kamu kata jangan sembah selain daripada aku? Jadi yang dia tak memandang apa dia yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Sebab kesamaran. Cuba hilang kesamaran hati kita ni. Nabi Adam jatuh ke atas dunia sebab apa? Sebab kesamaran. Kalau dia tak terpandang kepada sifat hidup dia, Siti Hawa, iblis kata kamu akan mati.
kamu akan mati ke depan. Kalau kamu tak makan buah khuldi ni, kamu akan terpisah dari suami. Oh, mati. Dia memandang seolah kata hidup tu hak. Jadi seolah kata ada kesamaran dah. Kesamaran, aku nak hidup. Sepatutnya kalau dia mandang hidup mati, sifat perhidup yang ada pada kita hanya kenyataan bagi sifatullah. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Kalau dia memandang macam tu, tak apa. Dia tak akan makan buah khuldi. Tapi tak wujud dah kita atas dunia ni. Cuma Allah Ta'ala nak jadikan asbab. Nak cerita nanti anak cucu dia yang banyak tak nampak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punca dia, asal dia kesamaran saja. Kenapa jadi kesamaran? Punca jadi kesamaran sebab ilmu tak ada. Punca dia ilmu tak ada lah. Kan dalam hikam kata al-wasiluna ilallah al-alimuna bih. Orang yang sampai kepada Allah Ta'ala, orang yang mengetahui tentang ketuhanan. Pertama ilmu. Kalau kita tak tahu benda tu bahaya, kita try, rupa-rupanya tengok, kadang orang terkena dadah apa semua, dia tak tahu dadah, tiba-tiba dah kena, masalah dia, itu yang binasa. Punca ilmu tak ada, timbul kesamaran. Bila ada kesamaran, itu orang panggil timbul syak wasangka kepada Allah Ta'ala. Macam mana syak wasangka kita kepada Allah Ta'ala? Kita merasai bahawa sifat yang ada ni sifat kita, wujud kita. Hilang dah wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang kita berjanji di alam dzarri dulu. Di alam dzarri kita kata apa? Arastu bi rabbikum, Allah Ta'ala kata qalu bala syahidna. Syahidna, kami menyaksi, ya Allah kamulah Tuhan kami. Habis. Kita dah lupa, kita merasa, oh ni sembahyang aku ni wujud, aku ni alim. Nak tanya masalah mai. Oh aku ni kuat, pengikut aku ramai. Kalau nak pukul-pukul saya, dia kata, woi hebat. Kenapa? Tu orang panggil syak. Syak ni mana dia tak dapat satu keyakinan. Kan yakin tu lawannya syak. Kalau kita dapat keyakinan yang hampa semua bukan ada pun. Yang hakikat wujud sebenar, yang berkuasa, yang bersifat hidup itu Allah Ta'ala. Kalau dia dapat macam tu, tak apa yakin. Sekarang punca dia, kita timbul keraguan. Asal dia sebab ilmu tak ada. Itu yang saya kata, mengajilah ilmu tauhid, mengajilah ilmu tauhid. Selalulah kita sebut tauhid ini nomor satu. Dah kita mengaji ilmu tauhid, mengajilah tauhid cara hakikat pula. Ya, mengaji kita Ad-Durrun Nafis, Amal Ma'rifat kita, Hikam Ibnu Athaillah ke contoh dia. Mengaji kita kitab macam tu, baru kita nampak kitab-kitab macam tu sebenarnya kitab mutawassit. Tahu kitab mutawassit? Kitab pertengahan, bukan kitab berat sangat. Tu Syekh Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah, Insan Kamil, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Itu kitab berat-berat. Ini mutawassit, ya pertengahan. Kita tak belajar yang kita tak kenal. Okey, kita tengok balik. Saya ambil ayat balik. Sebab yang menjadikan kita terdinding, terlindung, terhijab dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tu nyata tak? Allah Ta'ala tu terlampau nyata sangat pada diri kita, terlampau nyata sangat. Tapi bila dah terlindung bisuhbil asar, awan mana asar yang serupakan dengan awan, makhluk Allah, adalah kerana kita merasa syak dan waham. Oleh itu wajib kita nafikan syak wasangka. Tu yang kita nafikan, yang kita ni ada, yang kita ni bersifat, yang kita bernama, yang kita berbuat. Yang ni kita kena nafikan. Nafikan syak wasangka kita yang empunyanya perbuatan dan ikhtiar, yakni pilihan pada kalimah la ilaha illallah. Bermakna apa dia? Nafikan apa yang ada pada diri kita. Kita tak memilih, kita tak wujud. Ya, kita tak ada perbuatan. La ilaha, kita nafi di situ. Jadi nafi insan, nafi yang ada, masuk kata nafi insan, bukan nafi manusia. Nafi yang ada pada kita. Sebab pada diri kita tu lengkap dah. Ada wujud, sifat kita, nama kita, perbuatan kita, ada tak? Nafi yang tu. Lepas tu, dan kita isbatkan pada kalimah illallah, yang ada berzat, bersifat, berasma, beraf'al itu Allah Ta'ala. Yang ada ikhtiar itu Allah Ta'ala. Itu yang kita kata la ilaha illallah.
Yaitulah perbuatan dan ikhtiar Allah yang berlaku pada hamba semata-mata. Inilah isyarat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikanlah oleh kamu sebelum kamu mati. Itu maksud kata matikanlah oleh kamu akan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Jadi maksud kata sebelum kamu mati di sini, kosongkan. Orang mati ada tak? Orang mati ada tak sifat ilmu, sifat kuasa, tenaga? Ada tu, ada sebagai pembuktian saja. Saat lagi pembuktian bahawa ada orang mati. Itu yang ada tubuh lagi. Bila orang mati ada depan mata kita, ada lagi orang mata kanan ada lagi depan kita. Itu sebagai pembuktian sahaja. Ada pembuktian sifat kematian tadi. Napi dah sifat wujud. Wujud tu dah tak ada dah. Inilah pembuktian depan mata kita. Tadi ketika hidup kita boleh tanya masalah kat dia. Lah ni tanya masalah kat dia. Dah tergolek depan kita. Boleh tanya tak lagi? Tak boleh dah. Itu pembuktian bahawa ada daripada wujud seseorang tersebut ada kematian. Yang tu sebenarnya kita ni bukan wujud. Ya, yang ada disebutkan dalam tauhid, yang ada di antara dua tiada, hakikat dia tiada. Yang ada di antara dua tiada. Mana dua tiada? Sebelum kita lahir kita tak ada. Selepas kita mati kita tak ada. Ni sekarang kita ada. Pada hakikat dia, pada makna tak ada juga. Pada makna tak ada. Jadi yang Allah Ta'ala ada, dia tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Itulah sebenarnya wujud. Jadi faham, kita kena faham bentuk macam tu yang ulama-ulama ceritakan kepada kita. Inilah perkataan Rasulullah kepada Sayyidina kepada sahabat. Bila sahabat ni masing-masing contoh apa dia menderma banyak tu banyak ni, dia kata, oh ada harta aku banyak ni lagi. Hang derma banyak mana? Oh ada banyak ni lagi, dia kata aku simpankan. Sampai jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hang menginfakkan harta banyak ni. Apa yang ada pada kamu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasul sahaja, dia kata. Allah dan Rasul. Itu orang panggil mutu qabla. Kenapa Allah dan Rasul? Mereka Abu Bakar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu macam mana, yang mempunyai zat, yang sifat, yang bernama, yang beraf'al. Kenyataan bagi Allah Ta'ala nyata tak kepada Nabi Muhammad? Nyata kepada Nabi Muhammad. Sebab itu dia pandang Allah dan Rasul sahaja. Yang lain tak ada dah pada diri aku, dia kata. Allah wa Rasuluh. Bukan mana Allah wa Rasuluh dia tak ada harta dah. Abu Bakar tu ada harta, tapi di jiwa dia kosong. Di jiwa dia kosong terus. Dia tak nampak dah benda yang lain. Hatta harta yang Allah Ta'ala bagi dekat dia pun, itu sebagai kenyataan pembuktian bahawa Allah Ta'ala yang bernama Al-Ghani. Bukan dia pandang, ni orang kaya. Ni orang kaya. Tak, dia tak pandang macam tu. Kalau sampai tahap macam tu kan. Itu yang Nabi kata, barang siapa nak tengok mayat berjalan, tengoklah kepada Abu Bakar. Kerana yang ada pada dia Allah dan Rasul. Inilah yang dikatakan tidak memandang bagi dirinya ada amal. Dia tak pandang diri kita ada amal. Kan dalam hikam min alamat i'timadi 'ala al-a'mal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Jadi orang yang dah kosong, yang hanya terpandang bukan kurniaan Allah lah, dia terpandang kenyataan sahaja. Kalau terpandang kurniaan itu pertengahan, masih lagi martabat pertengahan. Yang dia terpandang segala tiap-tiap sesuatu kenyataan pembuktian bahawa wujudnya zat sifat asma af'al Allah. Tak ada wujud, yang lain pun tak wujud. Tak wujud sama sekali. Hatta amal ibadat yang nyata di sini pada diri dia, itu hanya kenyataan bagi af'al Allah tak? Af'al Allah. Tidak memandang bagi dirinya ada amal, atau dia melihat di dalam hatinya amal itu minallah billah ilallah. Apa dia? Yakni daripada Allah, kan? Benda datang daripada Allah tak? Dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Mana berserta dengan Allah. Sebab apa? Sebab apa saya kata dengan Allah? Bahasa nanti tak faham ya. Daripada Allah bermakna zahir daripada Allah. Dengan Allah, maksud kata dengan Allah tu mana berserta dengan Allah.
Apa maksud berserta dengan Allah? Bukan Allah Ta'ala kita sembahyang, Allah Ta'ala berserta dengan kita. Maksud kata berserta tak terlepas kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'iyatullah. Yang kita buat hanya kenyataan sahaja, bayang-bayang tentang perbuatan Allah, bernama Allah, bersifat Allah, berzat Allah. Itu yang dimaksudkan tak berpisah. Bahasa kata dengan Allah. Dan kepada Allah. Kalau macam tu pulang balik kepada Allah. Bermakna itu hak dia, kita tak ada apa langsung. Itu hak dia. Bermakna wujudul hak itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pulang balik. Kenapa wujudul hak itu Allah Ta'ala? Kenyataan bagi al-haq sudah nyata tak? Kenyataan bagi al-haq dah nyata tak? Dah nyata dah. Sebab itu pulang balik kepada Allah. Ni yang kita nak sembahyang, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah Ta'ala kita pulang balik kepada Allah Ta'ala. Nampak masalah? Datang daripada Allah, pulang balik kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat. Okey, ada soalan? Faham ya, insya-Allah.